Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Apa khabar pada pagi ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan gembira dan ceria. Baiklah, pada pagi ini kamu sudah bersedia nak belajar bersama dengan cikgu? Jom kita belajar bersama-sama. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan satu lagi aspek tata bahasa yang sangat penting, iaitu kata kerja. Kata kerja merupakan satu golongan kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Jadi senang cerita, kata kerja merujuk kepada perbuatan yang dilakukan. Jadi, kata kerja terbagi kepada dua bahagian, iaitu pertama, kata kerja transitif, yang kedua, kata kerja tak transitif. Manakala kata kerja transitif pula terbagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja tak transitif juga terbagi kepada dua, iaitu tanpa pelengkap dan juga berpelengkap. Jadi kita akan melihat satu per satu apakah itu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Baiklah, kita akan lihat terlebih dahulu tentang kata kerja transitif. Kata kerja transitif ini menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap penerima pelakuan. Ada setengah buku menyatakan penderita dan ada juga yang menyebut yang kena buat. Jadi kata kerja transitif ini mesti diikuti oleh objek ataupun penyambut yang terdiri daripada frasa, nama, dan kata kerja transitif ini boleh dipasifkan. Jadi kata kerja transitif ini terbagi kepada beberapa bentuk. Contohnya yang pertama bentuk asal iaitu dengan tiada imbuhan. Contohnya makan, minum dan mandi. Yang kedua, kata kerja transitif yang berawalan imbuhan men. Seperti men, mem dan menge. Jadi kalau para pelajar ingin mengetahui tentang imbuhan men, pelajar boleh lihat video PPTC tentang imbuhan men yang telah cikgu sediakan. Sebagai contohnya melarang, mengikut, mengusik, menggali dan mengecat. Dan seterusnya, kata kerja transitif ini boleh menerima imbuhan men yang mendapat akhiran i ataupun kan atau memperi atau memperkan. Contohnya mengerjakan, menghadiahi, memperingati, memperluas, memperkembang, mendekatkan dan menasihati. Sebagaimana yang telah cikgu jelaskan tadi, kata kerja transitif terbagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Jadi kata kerja aktif ialah kata kerja yang menerima awalan men, iaitu men, me dan juga menge. Contoh ayat, budak perempuan itu sedang melukis gambar sebuah rumah. Siva mengayuh basikal ke sekolah. Kami telah mengecat kelas pagi tadi. Dan kata kerja aktif juga menerima awalan men dan diakhiri dengan imbuhan kan dan juga i. Contohnya, ayah menaiki bas ke tempat kerja, dia meletakkan buku-buku di atas rak dan ibu menghadiahi adik sebuah kereta mainan. Seterusnya kita lihat kata kerja pasif. Jadi kata kerja pasif ini terhasil daripada proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi ayat aktif dan ayat pasif ni cikgu akan ajar dalam video PPTC yang seterusnya. Jadi kata kerja pasif terbagi kepada beberapa jenis, antaranya kata kerja pasif diri pertama dan kedua. Sebagai contoh, aku makan hidangan malam, soalan itu belum kami jawab dan bilik itu belum kamu kemas. Yang kedua, kata kerja pasif diri ketiga. Contoh ayat, kek coklat itu dimakan oleh adik, puisi itu sedang dikarang oleh sastrawan.
Dan yang ketiga, kata kerja pasif kena. Contohnya, pelajar itu kena marah kerana bising, burung itu kena tangkap oleh kucing. Dan yang terakhir, kata kerja pasif berawalan ter, ber dan juga an. Contohnya, askar itu terbunuh dalam peperangan di Syria, baju kotor itu belum berbasuh dan adik kehujanan ketika bermain di padang. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif menerangkan perbuatan yang dibuat oleh pelaku terhadap diri sendiri. Kata kerja tak transitif ini tidak diikuti oleh objek ataupun penyambung. Contohnya, Mira ketawa. Mira ialah pelaku, ketawa ialah kata kerja. Abang termenung, adik menangis. Jadi kalau kita lihat ayat ni telah kita fahamlah tentang perkara yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya sendiri. Seperti Mira apa? Mira ketawa. Abang termenung, adik menangis. Seterusnya, kata kerja tak transitif ini boleh kita kenal pasti melalui imbuhannya lah. Melalui imbuhannya. Contohnya, tanpa imbuhan ya. Pulang, pergi, duduk, mati, tidur, balik, bubur dan bocor. Dan juga imbuhan mengalir, meletup, menangis, membisu. Imbuhan berbicara, bercadang, berkereta, berdoa. Imbuhan terkeluar, terjatuh, terjebak, tertarik, tertikam. Imbuhan beran, berguguran, bergandengan, beribarat dan juga berkan. Contohnya bersuamikan, berbatalkan dan berselimutkan. Okey, kita akan lihat jenis kata kerja tak transitif. Yang pertama, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap yang membawa maksud boleh berdiri sendiri tanpa objek. Yang kedua, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ini boleh ditambah dengan unsur keterangan sebagai maklumat tambahan. Sebagai contoh, budak itu bermain bola, burung itu hinggap di atas dahan, Amin ketawa terbahak-bahak, mereka sedang berbicara di ruang tamu. Jadi keterangan ini hanyalah sebagai maklumat tambahan. Tanpa meletakkan keterangan, kita masih boleh faham makna ayat tersebut. Sebagai contoh, budak itu bermain. Jadi kita faham budak itu sedang bermain ataupun budak itu bermain. Yang kedua, burung itu hinggap. Kita tahu burung itu hinggap. Hinggap di mana? Di atas dahan, di atas batu dan sebagainya. Yang ketiga, Amin ketawa. Kita tahu Amin ketawa. Terbahak-bahak ini sebagai keterangan sahaja. Dan mereka sedang berbicara. Kita faham mereka sedang berbicara. Bicara di mana? Di ruang tamu, di dalam bilik. Itu unsur keterangan. Jadi tanpa keterangan kita masih boleh faham makna ayat yang diberikan. Seterusnya yang kedua, kata kerja tak transitif berpelengkap. Jadi bila berpelengkap maksudnya mesti diikuti dengan pelengkap untuk melengkapkan maksud ayat. Unsur pelengkap boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif ataupun kata sendi nama. Dan ayat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan. Sebagai contoh, orang tua itu keluar. Kalau kita kata orang itu keluar ke mana kan? Jadi kita kena letak pelengkap dia. Keluar dari hospital. Orang tu itu keluar dari hospital. Baru ayat itu kita faham maknanya. Yang kedua, pengemis itu berselimutkan. Berselimutkan apa? Berselimutkan kain pelengkap dia. Seterusnya, Amran tinggal. Amran tinggal apa? Amran tinggal apa kan? Maksudnya kita tak faham. Jadi Amran tinggal di Pertam. Baru kita faham makna ayat ini, baru Amran tinggal di Pertam. Dan yang keempat, banjir sudah beransur. Banjir sudah beransur apa?
Jadi ayat ni kita tak boleh faham, jadi kita boleh tambah pelengkapnya surut. Jadi banjir sudah beransur surut. Jadi baru kita fahamlah maksud ayat ini yang sebenarnya. Seterusnya kita akan melihat kesalahan-kesalahan umum kata kerja. Yang pertama, penggunaan kata kerja transitif tanpa imbuhan. Contoh ayat, Haji Husin sedang pandang lukisan. Itu jadi ini salah. Yang sebenarnya, Haji Husin sedang memandang lukisan itu. Yang kedua, penggunaan kata sendi nama selepas kata kerja transitif. Contoh ayat, Sufi memahami akan kehendak adiknya itu. Salah. Yang sebenarnya, Sufi memahami kehendak adiknya itu. Yang ketiga, penggunaan kata adjektif selepas kata kerja transitif. Sebagai contoh, Tisha telah melontar kuat-kuat bola itu. Ini salah. Yang sebenarnya, Tisha telah melontar bola itu kuat-kuat. Yang keempat, penggunaan kata sendi nama selepas kata kerja tak transitif. Contoh ayat, Cikgu Min akan berjumpa Ibu Fatih. Ayat ini salah. Yang sebetulnya, Cikgu Min akan berjumpa dengan Ibu Fatih. Yang kelima, penggunaan kata sendi nama selepas kata kerja tak transitif berimbuhan berkat. Contoh ayat, penculik itu bersenjatakan dengan sebilah parang. Ayat ini salah. Ayat yang sebenarnya, penculik itu bersenjatakan sebilah parang. Yang keenam, tidak meletakkan kata sendi nama selepas kata kerja tak transitif tanpa imbuhan. Sebagai contoh, ayah tidak akan pulang rumah tengah hari ini. Salah. Jadi sebetulnya, ayah tidak akan pulang ke rumah tengah hari ini. Yang ketujuh, penggunaan abjad KK atau K dalam ejaan kata kerja. Contoh ayat, gajah liar itu merosakkan tanaman petani. Satu K, jadi salah. Gajah itu merosakkan tanaman petani. Merosakkan, MEROSAKKAN. Ini kerana kata kerja hanya menerima akhiran kan. Yang ke-8, ejaan kata kerja imbuhan B dalam ayat pasif. Contoh ayat, roti itu dibuat oleh Zara. Roti itu dibuat oleh Zara. Jadi ejaan D itu mesti dia rapatlah dengan kata kerja. Dalam video PDPC pada pagi ini, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi satu kefahaman kepada para pelajar semua. Jadi jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe video PDPC ini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Bye.